Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada SPRM yang pastinya akan membuatkan Razi Jidin berada dalam kemelut dan berada dalam masalah paling besar sekali yang pernah dia hadapi. Saudara-saudara sekalian, tentang isu berkaitan dengan dakwaan kononnya berlaku rasuah melibatkan atau terkait dengan Razi Jidin, akhirnya SPRM dedah maklumat baru yang benar-benar menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Ini termasuk mungkin para pemimpin daripada Perikatan Nasional sendiri yang kali ini mungkin akan menjadikan Razi Jidin liability ataupun bebanan kepada Perikatan Nasional. Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, akhirnya mendedahkan bahawa SPRM sedang menerima ataupun telah menerima pelbagai bukti baru. Banyak bukti baru dikumpul, kata SPRM, berkaitan dengan projek cetak buku berkait dengan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan agensi itu berjaya mengumpul banyak bukti baru dalam siasatan isu rasuah berkaitan projek percetakan buku di Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, ia susulan penahanan dua individu termasuk bekas setiausaha politik seorang bekas menteri bagi membantu siasatan projek bernilai kira-kira 80 juta ringgit membabitkan rundingan terus. Kes ini masih aktif disiasat dan banyak bukti baru yang dikumpulkan pegawai penyiasat SPRM. Bagaimanapun memandangkan ia kes baru, jadi beri kita masa sikit, kata beliau lagi. Azam Baki berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program SPRM menembak bersama media sempena ulang tahun Suruhanjaya itu ke-56 di Kajang. Pada 23 September lepas, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Kusairi Yahya mengesahkan penahanan bekas setiausaha politik itu dan seorang pemilik syarikat percetakan pada 22 September bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E, kurungan B, Akta SPRM 2009. Sementara itu, mengulas mengenai kegusaran orang awam berkaitan isu kekurangan bekalan beras putih tempatan. Meskipun Padi Beras Malaysia atau Bernas memberi jaminan bekalan yang mencukupi, Azam memberitahu SPRM belum menerima sebarang laporan. Saya beri jaminan kalau ada pihak yang terlibat dalam isu ini, tentu atau terutama sekali sekiranya ada unsur rasuah dalam pembekalan beras, termasuk ada pihak yang merasuah mana-mana pihak berkuasa, sudah tentu SPRM akan mengambil tindakan, kata beliau lagi. Kemarin, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu menafikan dakwaan kekurangan bekalan beras tempatan berpunca daripada tindakan pembekal, menyorokkan stok dan menjamin tindakan penguatkuasaan dilaksanakan di seluruh negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, giliran Puan Zarkasi pula disekolahkan. Puan Zarkasi tidak harus lebih-lebih menganjing rakan sendiri. Itu tajuk daripada tulisan sabudin.com. Meskipun baru balik dari mengikuti rombongan Perdana Menteri dalam lawatan ke UNGA di New York dan kemudian membuat posting atau hantaran di media sosial yang mempertahankan Anwar Ibrahim daripada kritikan pembangkang, ia bukanlah lesen untuk ahli MT UMNO merangkap Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Dr. Puan Zarkasi untuk berlebih-lebih boleh melakukan troll atau menganjing Menteri PKR yang tidak disukainya. Dalam troll dan menganjing terbaru yang dilakukannya pagi tadi, di sebalik desas-desus Anwar akan melakukan rombakan kabinet, Puan menyarankan agar Rafizi Ramli dipindahkan daripada Menteri Ekonomi kepada Menteri Pelancongan. Katanya Rafizi sebagai Menteri Ekonomi gagal mengemukakan formula yang luar biasa, melainkan sekadar cadangan biasa, iaitu masak dan makan di rumah. Tambah beliau, mungkin Rafizi berjaya mengemukakan formula pelancongan yang berkesan selepas dipindahkan nanti. Seterusnya tidak mustahil mampu tampil sebagai Menteri Pelancongan yang terbaik.
Siapapun yang membaca hantaran Puad di media sosialnya itu dapat menilai ia adalah troll atau untuk menganjing Rafizi semata-mata. Kepada Puad yang mengatakan Rafizi gagal sebagai Menteri Ekonomi lalu menganjing, wajar ditukarkan ke Kementerian Pelancongan. Elok beliau mengelak terlebih dahulu hantaran-hantaran di laman sosial timbalan Presiden PKR itu sejak beliau berada di kabinet. Semua usaha, idea, perancangan dan apa yang dilakukannya untuk memulihkan ekonomi dan membantu rakyat sentiasa dimuatkannya dalam laman sosialnya untuk pengetahuan semua. Jika seseorang itu mengikuti apa yang Rafizi lakukan selama ini, mereka pasti tahu beliau adalah menteri yang kuat bekerja. Idea beliau misalnya masak di rumah lebih menjimatkan daripada melayan ketagihan makan di luar adalah sesuatu yang benar. Cuma masih ramai enggan menerima atau melihat kebaikannya. Tetapi itu bukanlah bermakna formula ekonomi yang dilontarkannya tidak menjadi atau tidak berkesan sama sekali. Lagipun semuanya memerlukan masa. Di samping itu, ketika Rafizi berdebat dengan ahli parlimen Bacok, Sahir Sulaiman, beliau turut menerima limpahan pujian atas idea dan kemampuannya. Dalam hal debat itu, sudah tentu Puad sendiri tidak mampu berdebat sebaik atau selancar Rafizi. Malah, tidak keterlaluan kalau dikatakan Puad juga tidak mungkin berani untuk berdebat dengan Sahir, ahli parlimen muda pas itu. Selain itu, dengan mencadangkan agar Rafizi dijadikan Menteri Pelancongan, apakah Puad bermaksud Menteri Pelancongan sedia ada iaitu Tiong King Seng yang juga ahli parlimen Bintulu daripada GPS sebagai menteri yang gagal? Apa yang Puad mahu sebenarnya? Beliau ingin Tiong ditukar ke kementerian lain atau digugurkan terus? Paling penting untuk diingatkan kepada Puad sebelum mahu menganjing menteri-menteri bukan daripada UMNO dalam kerajaan perpaduan atau rakan sendiri, sedarlah dulu kedudukan dan kekuatan UMNO itu ketika ini. Kita ini kalau nak menganjing orang lain, cermin diri dan parti sendiri terlebih dahulu. Jika benar-benar kuat, bolehlah diterima. Tapi kalau kita pun lebih ditolak rakyat, bahkan nak menang di pelanggai 7 Oktober depan ini pun masih mencungap-cungap, baiklah belajar untuk berhati-hati. Lagi pula, tidak semua Menteri UMNO menunjukkan prestasi yang baik dalam tugas mereka sejak 10 bulan lalu. Kenapa tidak Puad bersuara mencadangkan kepada Perdana Menteri agar menteri-menteri UMNO yang tidak berprestasi baik itu dipindah atau digugurkan? Terlebih penting untuk Puad sedar sebelum beliau terus bertambah seronok melakukan troll atau menganjing menteri lain pula selepas ini, terutama daripada PKR atau PH, ingatlah bahawa isu DNAA Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi masih merupakan beban yang terpaksa ditanggung oleh Anwar dan kerajaan perpaduan. Entah-entah sehingga ke PRU 16 akan datang. Kenapa pula Puad tak nak troll dan menganjing Zahid Hamidi dalam hal tersebut? Ditulis oleh Sabudin Hussein 29 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.